Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pelajaran pendidikan Islam dalam kelas Ustaz. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mengulang kaji tajuk ibadah pelajaran 14, iaitu solat berjemaah. Kamu boleh membuka muka surat 138 sehingga 144. Okey, kita lihat gambar yang pertama ni adalah gambar masjid. Kebiasaannya orang sembahyang berjemaah di masjid. Dan boleh juga sembahyang di rumah. Macam adik dia cakap, abang, marilah kita solat berjemaah bersama-sama. Abang dia cakap, baiklah. Okey, ayah dia cakap, jika kita solat bersendirian, kita tidak mendapat pahala seperti solat berjemaah. Tetapi jika kita solat berjemaah, kita semua akan mendapat 27 ganjaran pahala. Maksudnya, sembahyang berjemaah ni lebih besar pahala dia daripada sembahyang bersendirian. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar dan kita akan mengulang kaji objektif pembelajaran, iaitu mengetahui maksud solat berjemaah. Yang kedua, membaca hukum solat berjemaah dan lafaz niat solat berjemaah. Dan yang ketiga, membaca syarat-syarat sah solat berjemaah. Baiklah, apa dia maksud solat berjemaah? Solat berjemaah dari segi bahasa bermaksud solat beramai-ramai. Itu bahasa mudah. Tapi jika di dalam peperiksaan, kita perlu menjawabnya dengan lebih detail supaya boleh mendapat markah. Iaitu dari segi istilah, solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Solat yang dilakukan lebih daripada seorang ataupun secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Baiklah, apa hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah ni ada dua, iaitu bagi solat fardu, iaitu solat 5 waktu tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu adalah, kalau kita buat solat beramai-ramai, solat berjemaah, hukumnya ialah fardu kifayah. Okey, bagi solat Jumaat, apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Okey, bila cerita pasal hukum solat berjemaah, kamu kena ingat ada dua, iaitu solat fardu dan solat Jumaat. Ada dua hukum, fardu kifayah dengan fardu ain. Baiklah. Lafaz niat solat berjemaah. Bagi orang yang dilantik menjadi imam, lafaz niatnya adalah usolli farda subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Ada perkataan imaman. Bagi yang menjadi makmum, kita pula kena baca usolli farda subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya,
Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Itu adalah beza lafaz niat dia. Satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Baiklah murid-murid, kita tengok syarat-syarat sah solat berjemaah. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Kamu makmum, awak sebagai makmum kena berniat mengikut imam. Yang kedua, jarak makmum dan imam tidak terlalu jauh. Imam tak boleh duduk depan, awak tak boleh duduk di seberang jalan. Yang kedua, makmum mesti berada di belakang imam. Kalau awak nak jadi makmum, awak kena berada di belakang imam. Awak tak boleh berada di depan imam. Okey, yang keempat, perbuatan makmum tidak boleh mendahului imam. Awak kena ikut pergerakan imam. Kalau imam rokok, awak kena rokok. Awak tak boleh imam rokok, awak terus sujud. Okey, yang kelima, lelaki yang sudah balik tidak boleh mengikut imam perempuan. Kalau awak sudah balik, awak tak boleh mengikut imam perempuan. Dan yang keenam, makmum mengetahui perbuatan imam. Dengan cara macam mana? Dengan caranya melihat imam. Yang kedua, mendengar suara imam. Kalau tak boleh melihat imam, mendengar suara imam. Dan yang ketiga, melihat pergerakan perbuatan makmum yang di sebelah kanan awak, sebelah kiri awak, sebelah depan awak, sebelah semualah. Itu adalah syarat-syarat sah solat berjemaah. Baiklah, dalam gambar ni kita ada tunjukkan kedudukan imam dan makmum. Kita lihat satu-satu. Gambar nombor 1. Kedudukan imam dan makmum. Okey, bagi imam lelaki dan makmum lelaki. Imam duduk depan, makmum duduk dekat sebelah, tapi belakang sikit. Tak boleh depan, tak boleh sama-sama. Okey, yang kedua, kalau imam lelaki dan makmum dia beberapa orang lelaki. Makmum tu kena duduk di belakang. Macam satu saf lah, satu barisan. Okey, kedudukan imam dan makmum bagi lelaki dan perempuan, suami isteri. Imam di depan dan isterinya di belakang. Yang keempat, kedudukan imam dan makmum. Kalau imam tu di depan, dia ada seorang lelaki duduk di sebelah, lepas tu ada anak dia lah kan. Kemudian ada mak dia, ada isteri dia dekat belakang. Mesti ada dekat belakang. Okey. Bagi kedudukan yang kelima, imam di depan, kemudian baris yang pertama ialah orang lelaki dewasa, baris yang kedua ialah kanak-kanak lelaki, baris yang ketiga ialah orang perempuan, satu barisan. Yang keenam, kalau orang perempuan nak jadi imam pun boleh, tak ada masalah. Ini adalah kedudukan imam. Awak duduk jadi imam dan sebelah tu adalah makmum awak. Okey, yang ketujuh, kedudukan imam dan makmum bagi orang perempuan dan semuanya perempuan. Imam yang perempuan tu dia ke depan sikit je. Yang lain semua duduk dalam satu barisan, dalam satu saf. Dipanggil satu saf. Imam tu dia ke depan sikit sahaja. Okey, boleh faham murid-murid? Baiklah, kita lihat apa dia makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Di sini ada penerangan dia. Makmum muafiq. Jika imam telah rukuk tetapi makmum muafiq
belum selesai membaca Al-Fatihah. Ia hendaklah menghabiskan Al-Fatihah itu dan dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Sekiranya imam sudah bangun pada sujud, sedangkan makmum masih tidak selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah makmum muafiq memilih sama ada berpisah atau mengikut imam. Tetapi rakaat itu tidak dikira sekiranya dia mengikut imam. Okey, bagi makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, sekiranya imam sedang rukuk, ia hendaklah terus bertakbiratul ihram serta niat, kemudian berdiri sekejap serta terus rukuk bersama imam. Maksudnya dia tak sempat baca Al-Fatihah bersama imam sebab imam dah rukuk. Dan yang kedua, sekiranya dapat rukuk bersama-sama dengan imam sekadar tamak ninah, dapatlah dikira satu rakaat walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan bacaan surah Al-Fatihah tu ditanggung oleh imam tersebut. Okey, baiklah yang terakhir, kelebihan solat berjemaah. Apa dia kelebihan solat berjemaah? Yang pertama, mendapat keberkatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Yang ketiga, dicintai Allah. Yang keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama Islam. Yang kelima, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama. Yang keenam, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Bila imam sebagai ketua, kita sebagai makmum. Jadi kita sebagai pengikut. Jadi kita kena ikut apa gerakan imam. Yang ketujuh, melatih diri menepati masa. Kita kena cepat-cepat. Dengar aja azan, kena cepat-cepat pergi solat berjemaah. Dan yang ke-8, menambah khusyuk dalam solat. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu mendapat pengajaran dan iktibar daripada ulang kaji kita pada hari ini tentang solat berjemaah. Kita sudah belajar maksud solat berjemaah, hukum solat berjemaah, syarat sah solat berjemaah, lafaz niat solat berjemaah. Dan nanti Ustaz akan masukkan soalan Google Form di link description di dalam YouTube di bawah. Kamu boleh klik di YouTube di bawah, ada link description, ada Google Form tu. Kamu boleh klik dan jawab 5 soalan. Sekian saja. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.